Bismillahirrahmanirrahim. Sirih berlipat sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan mendengar berkenaan migrasi dan perubahan iklim. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Amali binti Maknawi, selaku moderator anda pada hari ini, dan juga barisan-barisan panel kita yang segak bergaya dan cantik jelita. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan mengajukan satu soalan kepada saudara Kenneth, iaitu selaku panel kita yang pertama. Apakah itu dimaksudkan dengan migrasi dan perubahan iklim? Dipersilakan saudara untuk memberi pengenalan dan pendedahan dengan lebih lanjut mengenai topik perbincangan kita pada hari ini, iaitu migrasi dan perubahan iklim. Okey, salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator kita. Okay, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan salam sejahtera kepada panel-panel yang turut serta dalam perbincangan kita pada topik migrasi dan perubahan iklim. Okey, untuk soalan yang telah diajukan oleh moderator, saya ingin memberikan definisi migrasi dan perubahan iklim dahulu sebelum saya jelaskan lebih mendalam lah. Okey, menurut Kamus Dewan, migrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dari sebuah negara atau tempat ke negara atau tempat lain. Untuk migrasi kita dapat bahagikan kepada beberapa jenis, atau dalam kata lain kita boleh kata istilah yang berkaitan dengan migrasi. Istilah seperti imigrasi yang merujuk kepada kemasukan penduduk dan imigrasi yang merujuk kepada keluarnya penduduk dari sebuah tempat. Urbanisasi juga salah satu proses yang berkaitan dengan migrasi di mana penduduk bergerak atau berpindah daripada desa ke kota. Ini adalah salah satu contoh migrasi dalam sebuah negara ataupun migrasi dalaman. Jadi secara umumnya migrasi merupakan istilah yang menggambarkan apa-apa jenis pergerakan atau perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan untuk perubahan iklim pula, perubahan iklim merujuk kepada perubahan signifikan statistik dalam purata keadaan iklim ataupun kepelbagaiannya. Umumnya iklim merujuk kepada keadaan cuaca yang diperolehi dalam suatu jangka masa yang panjang. Jadi perubahan iklim ialah perubahan kepada keadaan cuaca dalam jangka masa yang panjang. Jadi perubahan iklim terjadi disebabkan beberapa faktor, antaranya ialah pencemaran yang disebabkan oleh anthropogenic activities atau aktiviti manusia. Okay. Menurut NASA, aktiviti manusia telah menyebabkan perubahan kepada natural greenhouse. Jadi perubahan ini menyumbang kepada pemanasan global atau global warming, dan suhu beberapa tempat atau kawasan dia akan menjadi lebih warm atau panas, atau sebaliknya iaitu sejuk ataupun lembap. Jadi perubahan yang terjadi pada iklim boleh mengubah pola migrasi kepada penduduk-penduduk di seluruh dunia lah. Okey, pemindahan penduduk yang disebabkan oleh perubahan iklim tersebut ada istilah dia sendiri, iaitu climate migration. Okey, memetik daripada penulisan yang ditulis oleh Fiona Reilly, assessing the impact of climate change on migration and conflict. Peningkatan pada kekerapan dan tahap keterukan environmental hazards dan bencana alam diramalkan akan mengubah pola migrasi. Jadi dalam penulisan ini juga ada dinyatakan IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Changes ada memberi amaran bahawa salah satu impak perubahan iklim yang menyumbangkan ialah
migrasi penduduk atau pemindahan penduduk hasil daripada shoreline erosion, iaitu penghakisan pantai, coastal flooding, iaitu banjir di pesisir pantai juga, dan severe drought ataupun kemarau yang melampau. Okay. Salah satu contoh coastal flooding yang sedang berlaku sekarang iaitu di Jakarta. Kita boleh tengok di YouTube dan di internet sudah banyak dipost tentang Jakarta yang sedang tenggelam atau Jakarta is sinking. Okey. Dijangka pada 2050 95% kawasan Jakarta Utara akan ditenggelami air, dan kerana Jakarta setiap tahun dia akan tenggelam 25 cm setiap tahun. Jadi lama kelamaan dengan keadaan iklim yang sedang berubah dan glasier yang sedang cair, tidak mustahil Jakarta akan ditenggelami air dalam beberapa tahun lagi. Jadi apabila terjadi perkara ini, penduduk terpaksa berpindah jika tidak ditangani oleh pihak-pihak tertentu. Dan kerana ini amat membimbangkan, kerana Jakarta kita tahu mempunyai penduduk yang sangat ramai dan Jakarta padat penduduk. Jadi penduduk Jakarta Utara ni terpaksa berpindah ke kawasan yang lain selain berdekatan dengan mereka lah. Jadi mungkin mereka akan menghadapi kesukaran untuk mencari tempat baru. Selain Jakarta, kita juga ada Maldives yang sedang mengalami isu yang sama, kerana Maldives merupakan negara pulau yang terletak hanya bawah 1 meter daripada paras air, atas paras air, air pula, di atas paras laut. Okey, jadi perubahan iklim sangat mempengaruhi perpindahan penduduk daripada satu kawasan ke kawasan yang lain. Okey. Selain daripada coastal flooding ini, bencana alam juga boleh menyebabkan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebagai contoh, di Honduras yang pernah dilanda El Nino, sering dilanda El Nino setiap tahun, dan selepas El Nino tu mereka dilanda pula dengan hurricane yang sangat besar yang merosakkan harta benda mereka lah. Jadi makin ramai penduduk Honduras yang bergerak keluar daripada kawasan tersebut. Jadi apa yang telah saya terangkan menggambarkan sedikit tentang climate migration atau hubungan antara migrasi dan perubahan iklim, dan terdapat banyak lagi bukti-bukti yang boleh menunjukkan bahawa perkara ini sedang berlaku dan ianya nyata. Jadi selanjutnya saya akan pass kepada moderator. Terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih saudara. Itulah dia pengenalan berkenaan migrasi dan perubahan iklim yang kita dengar pada hari ini. Seterusnya, izinkan saya menjemput panel kita yang kedua dan panel kita yang ketiga, iaitu saudari Nur Izzati dan Nur Syafiqah, bagi membincangkan mengenai faktor-faktor fenomena migrasi dan perubahan iklim. Dipersilakan panel kita yang kedua dan yang ketiga. Okey, pertama sekali dengarkan suara saya, moderator? Terima kasih saudari moderator kita pada malam ini. Okey, hadirin hadirat sekalian, kini kita dapat lihat bahawa isu migrasi dan perubahan iklim ini amat dan juga sering mendapat perhatian ramai masyarakat, tak kira di mana pelosok dunia sekalipun. Oleh kerana ianya telah mendatangkan banyak kebaikan serta impak buruknya yang tersendiri. Namun begitu, saya akan mengupas dengan lebih lanjut mengenai punca atau faktor tercetusnya isu migrasi dan perubahan iklim ini. Jadi di sini saya akan memperjelaskan mengenai faktor berlakunya migrasi oleh negara yang menerima proses migrasi ini. Tuan-puan sekalian,
Sedangkan kita bahawa isu migrasi ini sebenarnya juga turut berpunca daripada fenomena perubahan iklim itu tersendiri. Hal ini demikian kerana fenomena perubahan iklim akan selalu dikaitkan dengan peningkatan suhu yang tinggi dan juga akan membawa kemudaratan kepada orang ramai. Namun begitu, tanpa kita sedari punca kepada berlakunya perubahan iklim ini boleh dikatakan berkait secara langsung dengan aktiviti manusia sendiri. Ianya boleh dilihat dari segi perubahan iklim suhu bumi yang telah pun meningkat sejak daripada awal abad ke-20 lagi. Namun ianya agak tidak mengejutkan kerana kita sendiri sebagai manusia telah menggalakkan lagi fenomena ini terjadi dengan melakukan pembakaran bahan api fosil secara berleluasa dan juga secara tidak terkawal serta penggunaan kenderaan bermotor yang sangat tinggi. Malah aktiviti lain juga yang turut menyumbang kepada masalah ini berlaku. Malah apabila suhu semakin meningkat, ianya telah mengakibatkan terjadinya pencairan ketulan-ketulan ais yang ada di Antartika dan juga di Arktik, lalu telah menjurus kepada kenaikan paras air laut di kawasan tersebut. Dan apa yang paling mengejutkan, kenaikan paras air laut ini telah mengakibatkan kejadian banjir di kawasan pesisiran pantai, contohnya seperti pesisiran pantai negara Bangladesh. Malah dengan adanya kenaikan paras air juga telah mengakibatkan tahap kemasinan tanah semakin meningkat dan juga telah menjejaskan sektor pertanian, dan semua orang tahu bahawa sektor pertanian adalah merupakan sektor yang paling penting dan juga merupakan sektor yang paling utama dalam kehidupan kita. Malah dengan adanya tahap kemasinan tanah itu telah menyebabkan tanah tersebut sudah tidak sesuai digunakan lagi. Jadi dengan adanya isu ini yang telah menjejaskan keselamatan manusia, lalu telah menggalakkan proses migrasi ini berlaku dengan lebih kerap. Jadi apabila manusia ini terasa terjejas bagi keselamatan mereka dan juga terjejas bagi sektor utama mereka telah mengambil tindakan untuk berpindah ke negara luar. Contoh seperti yang kita dapat lihat, seperti ramai rakyat Bangladesh telah berpindah ke Malaysia untuk mencari peluang pekerjaan serta mendapatkan keselamatan yang lebih tinggi berbanding negara asal mereka. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada faktor yang kedua, iaitu faktor peluang pekerjaan. Tuan-puan sekalian, faktor peluang pekerjaan memainkan peranan yang amat penting dalam hidup kita. Hal ini demikian kerana jika kita tengok kepada negara yang menerima migrasi ini, rata-ratanya imigran yang datang adalah bagi mendapatkan peluang pekerjaan yang baik serta pekerjaan yang boleh menawarkan kadar upah yang lebih tinggi, kerana sektor utama mereka di negara mereka telah pun terjejas kerana fenomena perubahan iklim serta seperti peningkatan suhu ini. Seperti mana yang kita tahu, pekerjaan adalah perkara yang penting dalam kehidupan seseorang. Kerana dengan bekerja mampu memberi duit kepada seseorang itu dan mampu menjadikan semua orang yang ada dalam rumah itu dapat makan serta hidup dalam keadaan selesa dan harmoni. Malahan dengan duit jugalah dapat membantu seseorang itu menyediakan semua kelengkapan untuk setiap ahli keluarganya. Contoh kelengkapan asas dari segi makanan, kesihatan, pakaian, tempat perlindungan dan banyak lagi. Jadi memang tidak boleh dinafikan bahawa peluang pekerjaan memang memainkan peranan penting. Dalam konteks yang lain, jika kita bertanya kepada imigran yang bermigrasi daripada negara mereka ke tempat yang lain, apakah tujuan sebenar mereka bermigrasi, rata-ratanya memang akan menjawab demi peluang pekerjaan serta ingin mendapatkan kadar upah yang tinggi daripada pekerjaan yang mereka lakukan agar kehidupan mereka menjadi lebih baik daripada sehari ke sehari. Jadi dengan bermigrasilah mereka akan mendapat peluang itu. Ianya, dan akhir sekali,
tidak akan ada orang yang mahu hidup dalam keadaan yang agak kurang selesa, sebab semestinya mereka mahukan yang terbaik untuk diri mereka dan juga ahli keluarga mereka. Okey, sekian sahaja daripada saya. Saya pas kepada kawan saya. Terima kasih kepada saudari Indati atas faktor kepada negara penerima. Saya akan membincangkan mengenai pemanasan global yang berkait rapat dengan tema kita pada hari ini, iaitu migrasi dan perubahan iklim. Saya akan mengupas bagaimana perubahan iklim dunia mengakibatkan penduduk asal di negara tersebut terpaksa bermigrasi ke tempat yang lain. Seperti yang kita tahu, pemanasan global bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat dunia. Pemanasan global kini menjadi salah satu isu utama pencemaran alam sekitar yang kini dilihat semakin parah. Memetik kenyataan bernama, Pensyarah Kanan Universiti Putra Malaysia UPM, Prof. Madya Dr. Haliza Abdul Rahman mengatakan bahawa perubahan iklim global adalah fenomena pemerangkapan gas yang dikenali sebagai gas rumah hijau. Gas rumah hijau telah menyebabkan bumi menerima lebih haba daripada cahaya berbanding haba yang dikeluarkan kepada sistem berkenaan. Pemanasan iklim global turut menyebabkan perubahan cuaca menjadi lebih ekstrim dalam jangka masa yang panjang. Pemanasan global juga bukan hanya memberi impak kepada alam sekitar, tetapi turut kepada manusia. Menjelang tahun 2050, seramai 143 juta penghijrah iklim akan berdepan dengan ancaman kewujudan dan kehilangan tempat tinggal. Perubahan iklim telah menjadi enjin penghijrahan yang memaksa individu, keluarga, malah seluruh komuniti untuk mencari tempat tinggal yang lebih berdaya maju. Isu perubahan iklim menjanjikan ancaman besar buat komuniti di negara membangun seperti India, Indonesia dan Filipina. Sebuah penyelidikan daripada organisasi Amerika Syarikat iaitu Climate Central mendedahkan bahawa perubahan iklim akan meletakkan seramai 300 juta orang di seluruh dunia dalam bahaya disebabkan limpahan air laut menjelang tahun 2050. Saya akan membincangkan yang pertama, kesan daripada pemanasan global akan mengakibatkan bencana alam. Bencana alam ialah kejadian semula jadi yang memberi kesan kepada penduduk manusia. Bencana alam terbahagi kepada dua, iaitu bencana alam meteorologi dan bencana alam geologi. Saya akan membincangkan lebih kepada bencana alam meteorologi yang berkaitan dengan iklim. Bencana alam seperti taufan, kebakaran hutan dan kemarau mengancam bekalan makanan dunia, menyebabkan manusia terjejas akibat kehilangan tempat tinggal. Kerosakan yang dibawa oleh bencana alam ini adalah hampir mustahil untuk diatasi oleh penduduk asal negara tersebut. Misalnya seperti taufan Eta yang berlaku di Amerika Tengah iaitu utara Amerika Selatan. Ribut tropika itu turut meragut nyawa di negara Panama, Costa Rica, El Salvador, Belize dan Meksiko. Oleh yang demikian, lebih 100 individu telah hilang dan ribuan keluarga telah dipindahkan ke tempat yang lebih selamat. Faktor yang kesan pemanasan global yang kedua, pemanasan global akan meningkatkan paras air laut. Suhu global dan paras air laut semakin meningkat. Beberapa kesan dijangka akan tenggelam kerana peningkatan paras air laut secara perlahan-lahan. Suhu global dan permukaan laut terus meningkat setiap tahun menyebabkan kota-kota dengan pantai mengalami banjir besar. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menganggarkan bahawa purata paras laut meningkat secara global adalah kira-kira 3 mm setahun. Peningkatan aras laut ini kita boleh lihat di negara Filipina, di mana kawasan pesisir pantai dan beberapa pulau telah tenggelam, menyebabkan air tersebut telah melimpah ke kawasan pedalaman. Hal ini telah menimbulkan ancaman yang lebih besar daripada kenaikan paras air laut akibat perubahan iklim. Disebabkan peningkatan aras laut ini, sekurang-kurangnya 5,000 orang dipaksa keluar daripada kawasan pantai di utara Manila dalam beberapa dekad ketika air teluk melimpahi pedalaman. Dan yang terakhir ialah peningkatan suhu dunia. Laporan Davis
World Economic Forum meramalkan bahawa jika keadaan semasa berterusan pada akhir abad ini, suhu bumi akan meningkat sebanyak 5 darjah. Kenaikan suhu ini akan mencairkan ais di kutub dan menaikkan permukaan laut. Permukaan ini akan mengakibatkan kehilangan banyak bandar pesisir dan akan memusnahkan banyak spesies tumbuhan dan haiwan di bumi. Peningkatan suhu dunia yang terlalu ekstrim telah menyebabkan berlakunya kebakaran hutan, misalnya seperti yang berlaku di Australia awal tahun ini. Krisis ini tercetus susulan kemarau selama 3 tahun yang menyebabkan sebagian besar kawasan hutan belukar di negara itu terdedah dengan kebakaran. Pihak berkuasa Australia mengeluarkan amaran dan notis pemindahan di seluruh Tenggara Australia susulan cuaca panas yang mencetuskan kebakaran hutan yang mengancam beberapa bandar serta masyarakat setempat. Kebakaran ini juga mencetuskan risiko besar kepada masyarakat. Seramai 26 individu meninggal dunia, ribuan hilang tempat tinggal dan serta ribuan lagi terpaksa berpindah disebabkan kebakaran besar yang berlaku di kawasan itu. Bukan itu sahaja, laporan Worldwide Fund of Nature menyebut hampir 3 bilion haiwan yang terdiri daripada mamalia, reptilia, burung dan katak mati atau dihilangkan kerana kebakaran hutan di Australia dari tahun 2019 hingga 2020. Angka itu hampir 3 kali ganda dari dianggarkan pada bulan Januari. Kebakaran hutan yang melampau menjadi lebih kerap disebabkan oleh perubahan iklim. Oleh yang demikian, hidupan liar juga terpaksa berpindah ke kawasan lain disebabkan kebakaran hutan yang mengakibatkan hidupan liar ini kehilangan tempat tinggal. Okey, itu saja dari saya serahkan kepada moderator. Okey, terima kasih kepada kedua-dua panel kita kerana telah menerangkan kepada kami dengan lebih lanjut mengenai faktor mengapa terjadinya isu yang sedang kita bincangkan ini. Saya yakin dengan adanya penerangan yang cukup baik daripada kedua-dua panel kita ini akan dapat menambahkan lagi pemahaman semua orang, malah akan dapat membuka mata semua masyarakat mengenai isu migrasi dan perubahan iklim ini. Hadirin sekalian, sedarlah bahawa setiap benda yang berlaku akan disertakan dengan impaknya sekali. Sama juga seperti dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini. Jadi, bagaimanakah pula dengan kesan migrasi dan perubahan iklim? Saya akan meminta panel yang keempat dan yang kelima bagi mengulas dengan lebih lanjut lagi mengenai kesan kepada migrasi dan perubahan iklim ini. Dipersilakan saudara Muhammad Arif Irfan dan saudari Mazlinda untuk memberikan penerangan berkenaan kesan-kesan migrasi dan perubahan iklim. Persilakan. Tes dengar tak? Minta maaf tadi laptop buat hal sikit. Yang susah tu. Okay, dengar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Irfan. Dan hari ini saya nak bincangkan mengenai kesan daripada migrasi ke atas perubahan iklim. Pertamanya impak negatif ni saya akan cerita kesan negatif dulu, boleh? Dan cerita saya, sebab kebanyakannya impak tu lebih pada negatif. Ada positif dan negatifnya juga, tapi saya akan lebihkan pada negatif sedikit lah. Okay, impak negatif ni dia meningkatkan kos perkhidmatan dari segi minta maaf. Okay, adanya impak negatif adalah migrasi ni akan meningkatkan kos perkhidmatan. Hal ini berlaku apabila dengan migran mendapat taraf
permastati tetap di negara yang mereka tuju, ia akan menyebabkan mereka mempunyai keistimewaan yang sama dengan penduduk asal. Sesebuah negara yang membayar kos perkhidmatan rakyatnya seperti pendidikan dan kesihatan akan mengalami kerugian kerana kemasukan migran, menyebabkan mereka terpaksa meningkatkan bajet perbelanjaan untuk kos perkhidmatan rakyatnya termasuk golongan migran. Kat sini saya ulaskan sedikit, saya bagi contoh yang lebih mudah lah untuk bahasa kita. Contoh di Malaysia, kalau daripada Bangladesh atau Indonesia yang masuk ke Malaysia muasalpin hampir 15 tahun atau 10 tahun dan dapat kerakyatan Malaysia, so apabila diorang ni dah dapat kerakyatan Malaysia ni, jadi diorang dipanggil sebagai rakyat Malaysia. Dia akan dapat IC diorang sendiri. So bila dapat IC diorang sendiri ni, macam vaksin, ubat-ubat lain semua kerajaan akan tanggung. So guys, tu akan ia satu bagus lah kan, so kita dapat tolong orang, tapi at the same time ia juga akan merugikan daripada dia meningkatkan kos perkhidmatan lah kat situ. So kerajaan kena keluarkan duit lebih untuk bayar sekali dengan orang migran. Selain itu, migrasi juga akan menyebabkan penyebaran penyakit berjangkit, terutamanya melibatkan imigran tanpa dokumen yang sah. Sebelum memasuki sebuah negara, migran akan melalui pelbagai progres seperti saringan kesihatan untuk mereka-nya yang kena masuk ke dalam negara. Namun migran datang secara haram, tidak melalui proses ini, tidak diketahui status kesihatan mereka. Saya kat sini kita dapat tahu contoh pada zaman sekarang, iaitu COVID-19. Di Malaysia kita ada juga kluster yang dibawa oleh parti-parti yang datang ke negara Malaysia. So kat situ kita dapat contoh yang bahawa migran ni yang datang secara haram ni, dia akan membawa pelbagai penyakit yang susah nak detect, macam maksud saya susah nak detect. Contoh macam COVID ni, kalau kita dapat detect, kalau rakyat Malaysia sendiri yang kena COVID, kita senang untuk dapat detect. Kita boleh tahu kontak rapat dia kan, kita boleh tahu kontak rapat siapa dia pergi mana. Tapi kalau migran ni yang secara haram ni, bila dia kena COVID dan dia pergi macam tu pun tak kena scam Malaysia pun, itu yang menyusahkan. Itu akan menyebabkan penyakit berjangkit akan terus merebak. Seterusnya pada itu, migrasi menyebabkan berlaku konflik agama dan budaya di negara penerima. Perbezaan latar belakang antara migran dan penduduk tempatan akan menyebabkan pergaduhan. Dekat sini, pemasukan migran ni, pada mulanya dia akan menyebabkan perbezaan konflik agama dan budaya. Faham tak? Saya katakan, kalau misalkan konflik agama, contoh di Malaysia, negara kita ni negara yang harmoni lah kan. Saya akan masukkan satu lagi isu-isu yang penting lah yang berlaku pada tahun ini juga, di mana di Selayang penuh dengan migran Rohingya, tak silap saya ke mana, maaf kalau saya silap, tapi saya pun tak ingat, tapi saya umumkan lah, migran lah yang menetap di Selayang tu banyak lah. Mereka yang migran di Selayang ni, yang duduk di Selayang ni, ingin meminta kerajaan supaya Selayang ni diberi kepada mereka, diberikan hak kepada mereka. Sampai macam tu sekali, supaya diorang ni ada kuasa kat situ, dapat bebas, boleh berjual sana, even dekat pasar dekat sana pun kebanyakannya migran tu yang jual. Saya tak ingat migran apa, tapi berlaku lah dekat Sayang. Itu kes tahun ni juga lah, isu tahun ni. So kat situ pun kita dah nampak macam mana kalau migran ni, kira kalau bahasa pasar dia, bahasa kasar dia, boleh buat kepala lah. Itu kalau bahasa kasar dan pasar dia lah. Tapi kalau bahasa kita ni, migran ni kalau tak dikawal, dia boleh pijak kepala, boleh berleluasa lah, boleh semakin tamak lah diorang nak minta macam-macam. So kesimpulannya, migrasi antarabangsa telah berimpak positif dan negara asal juga penerima. Namun berdasarkan apa yang saya explain ni, saya explain lebih pada negatif, kerana kebanyakannya yang berlaku selain daripada positif tu, negatif tu saya lihat lebih banyak daripada positif.
selain daripada kesan negatif seperti terhadap ekonomi, perubahan iklim juga turut berlaku seperti banjir. Kerana mereka migrasi ni, dia orang duduk di datang negara, dia orang takkan duduk di tempat yang mewah. Mereka mencari tempat-tempat yang paling murah, tak pun dia orang akan buat sendiri semua. Contoh di Indonesia, di rumah-rumah tepi rumah sungai, kat situ dia akan buat sendiri rumah-rumah, dan situ dia boleh buat banjir buatkan banjir. Itu kalau di Indonesia. So itu je lah pada apa yang saya ingin kongsikan pada rakan-rakan semua mengenai kesan pada negara penerima. Okay. Dengar tak? Dengar. Moderator dengar tak? Dengar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Irfan di atas penerangan berkenaan kesan-kesan migrasi ke atas negara penerima. Hadirin sekalian, tahukah kita apabila berlakunya faktor-faktor yang menyebabkan migrasi dan perubahan iklim, sudah tentu akan adanya kesan terhadap negara. Oleh itu, saya akan membincangkan berkenaan kesan-kesan yang akan dihadapi kepada penduduk di negara asal. Okey, antara kesan positif, baiklah, saya juga akan membincangkan antara perbincangan saya hari ini, saya akan membincangkan berkenaan kesan positif dan kesan negatif di negara asal. Antara kesan positif yang pertama ialah migrasi yang berlaku dapat membantu mengurangkan tekanan sumber alam kepada negara asal seperti di India. Disebabkan cuaca panas yang berterusan, kesan daripada perubahan iklim yang berlaku di India telah menyebabkan migrasi berlaku. Seperti yang kita tahu, apabila berlakunya cuaca panas secara berterusan akan menyebabkan berlakunya peningkatan suhu. Seterusnya akan menjadikan di sebuah negara itu atau kawasan itu menjadi kemarau. Akhirnya, tanah di kawasan itu akan menjadi kering kontang dan air juga akan menjadi surut. Namun begitu, apabila ramai penduduk bermigrasi akan membantu mengurangkan tekanan kepada sumber alam seperti sumber laut dan sumber hutan. Sumber hutan seperti kayu dan herba. Oleh itu, pergantungan hidup terhadap sumber alam masih dapat dikawal sekiranya ramai penduduk bermigrasi. Sebagai contoh, negara India bermigrasi ke Malaysia. Namun, ada juga menurut Pison mengatakan India ni merupakan salah satu negara yang berpendudukan banyak berpindah ke negara lain. Selain itu, kesan positif yang seterusnya ialah dapat mengatasi masalah pengangguran apabila mereka bermigrasi ke tempat yang lain. Keadaan ini dapat dikatakan sedemikian apabila berlakunya perubahan iklim seperti banjir, El Nino, maka aktiviti seperti pertanian dan menangkap ikan di laut tidak dapat dijalankan. Justru itu, mereka akan bertindak untuk bermigrasi ke tempat yang lain seperti di Malaysia, Singapura dan sebagainya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Perpindahan penduduk ini dapat membantu meningkatkan taraf hidup keluarga di kampung agar tidak terlalu bergantung dengan bantuan yang diberikan, terutamanya seperti bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Apabila masyarakat India ni bermigrasi ke Malaysia, mereka dapat menghantar balik hasil dapatan mereka untuk diberikan kepada keluarga mereka di sana. Bagi kawasan yang berpenduduk padat di negara itu, dapat meringankan beban kerajaan dari segi menyediakan atau membaiki kemudahan asas demi memudahkan penduduk. Kewangan tersebut juga dapat membuat pembangunan yang berkenaan di samping mereka bermigrasi tu. Okey, baiklah, untuk langkah positif yang seterusnya, rakyat yang bermigrasi ni dapat memperolehi kemahiran yang baru selepas mereka bermigrasi. Hal ini kerana mereka telah pun diberikan kemahiran dalam sektor pekerjaan
seperti perindustrian dan perladangan di negara penerima seperti di Malaysia. Di mana mereka ni akan diajar cara-cara untuk mengendalikan pekerjaan. Menurut laporan tahunan Bank Negara pada tahun 2015 dan 2016, Malaysia ni mempunyai kadar kebergantungan pekerja migran yang amat tinggi dan setiap tahun permintaan semakin bertambah. Hal ini akan menjadikan lebih ramai migran dapat menambahkan kemahiran dalam sektor pertanian apabila mereka bermigrasi ke tempat yang lain. Okey, baiklah. Hadirin sekalian yang dihormati, di samping kesan positif, terdapat juga kesan negatif. Antara kesan negatif ialah mereka akan kehilangan, negara asal akan kehilangan pekerja profesional atau tenaga pakar. Apabila penduduk atau masyarakat di India bermigrasi ke Malaysia, akan berlakunya kerugian kepada negara asal di mana mereka akan kekurangan tenaga pakar atau pekerja yang profesional. Mereka juga akan berkurangan sumber tenaga kerja pada peringkat umur yang produktif. Hal ini kerana pada peringkat umur yang muda mempunyai hasil dan tenaga yang banyak berbanding pada peringkat umur yang tua. Oleh itu, apabila berlakunya kejadian bencana alam ataupun perubahan iklim seperti gempa bumi, kemarau dan banjir, akan menjadikan negara ini kekurangan pekerja yang berprofesional untuk mengendalikan pesakit sekiranya pesakit ini memerlukan rawatan. Oleh itu, disebabkan perubahan iklim berlaku, pelbagai penyakit telah timbul seperti penyakit kulit, malaria dan lain-lain. Oleh itu, apabila negara di India kehilangan pekerja yang profesional atau tenaga pakar, besar kemungkinan isu untuk mengendalikan bencana alam yang berlaku ke atas pesakit tidak dapat dibasmi dengan baik. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih kepada kedua-dua panel kita di atas penerangan berkenaan kesan-kesan migrasi dan perubahan iklim. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya beralih kepada panel kita yang kelima mengenai soalan-soalan yang kita nanti-nantikan, iaitu soalan berkaitan dengan apakah langkah atau jalan penyelesaian terhadap perbincangan kita pada hari ini. Seperti yang kita sedia maklum, setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya yang boleh diambil. Dipersilakan Saudari Maria selaku panel kita yang kelima. Terima kasih saudari moderator. Ada dengar dengan jelas? Ya, dengar. Okey, saya akan menyatakan langkah atau jalan penyelesaian bagi mengatasi masalah migrasi akibat perubahan iklim yang berlaku ini. Jadi langkah yang pertama ialah pihak berkuasa negara asal migran seharusnya membuka lebih banyak lagi peluang pekerjaan. Peluasan peluang pekerjaan dari sektor yang pelbagai boleh membantu memudahkan penduduk untuk mendapat pekerjaan tanpa perlu berpindah ke negara lain. Hal ini dikatakan sedemikian kerana bagi penduduk yang bergantung kepada aktiviti pertanian dapat dilihat perubahan iklim seperti El Nino ataupun musim tengkujuh telah menjejaskan kegiatan pertanian. Begitu juga dengan sumber pendapatan keluarga tersebut. Jadi ini telah maka dengan pembukaan peluang pekerjaan yang luas dapat menggalakkan penduduk untuk memperoleh pendapatan sampingan daripada terus bergantung kepada aktiviti pertanian tadi. Jadi ini dapat dijalankan meskipun menghadapi perubahan iklim. Selain itu, pihak berkuasa negara yang menerima migrasi boleh menyediakan kawasan penempatan yang khas untuk golongan berkenaan. Jadi pola penduduk migrasi akibat perubahan iklim sudah tentu tidak dapat dijangka kerana mereka terpaksa meninggalkan tempat tinggal disebabkan perubahan yang berlaku tiba-tiba dan berpanjangan di lingkungan mereka. Jadi kawasan penempatan yang dibina oleh pihak kerajaan dapat membantu mereka untuk mempunyai perumahan yang sementara. Jadi ini dapat membantu mengatasi kesesakan penempatan seperti yang dilakukan oleh Makassar
yang menyediakan lokasi penempatan untuk migrasi. Jadi, langkah yang ketiga ialah pelaksanaan undang-undang yang tegas juga dapat mengatasi migrasi. Hal ini dikatakan kerana melalui undang-undang yang ketat dan tegas, migran tidak akan melakukan kekecohan di negara berkenaan. Begitu juga dengan kes jenayah. Jadi ini telah menjadikan sesebuah negara atau kawasan tersebut tetap mengekalkan kuasa anatomi bagi mengawal tindak tanduk migrasi migran ini. Maka penduduk tempatan dan migran dapat menikmati kehidupan yang baik. Akhir sekali, langkah paling utama ialah dengan memastikan komuniti global mengamalkan cara hidup lestari dan atau mesra alam. Walaupun mengalami peredaran zaman, namun inovasi terhadap teknologi yang mesra alam harus dicipta. Dengan ini, masalah pencemaran gas rumah hijau dapat dikurangkan, begitu juga dengan pelepasan gas karbon dioksida yang mampu mengundang perubahan iklim berlaku. Oleh itu, adanya teknologi yang lebih mesra alam ini membolehkan masalah pencemaran di negara masing-masing dapat dikurangkan. Itu saja perkongsian saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Maria. Jadi, tanpa kita sedari, masa telah pun mencemburi kita kerana kita telah hampir kepada kemuncak perbincangan kita pada hari ini. Namun tidak lengkaplah perbincangan kita tanpa membuat penyimpulan berkenaan tajuk kita pada hari ini. Oleh itu, izinkan saya sekali lagi menjemput panel kita yang terakhir, iaitu Saudara Kenneth, untuk memberi kesimpulan berkenaan fenomena migrasi dan perubahan iklim ini. Dipersilakan. Terima kasih Saudari Moderator kerana memberi peluang untuk saya menyampaikan penutup bicara tentang migrasi dan perubahan iklim. Saudari pengerusi dan panel-panel yang dihormati, bagi merumuskan perbincangan kita, saya ingin memetik satu kata-kata atau quotes yang pernah dikatakan oleh Greta Thunberg, seorang pemuda Sweden dan juga aktivis alam sekitar yang sungguh lantang dalam menyuarakan kebimbangannya tentang kemusnahatan alam sekitar kita. Kata-kata Greta ialah, I want you to act as if the house is on fire, because it is. Jadi dari kata-kata ini, Greta menekankan bahawa kita semua seharusnya membuka mata dan mula mengambil berat tentang alam sekitar kita, daripada isu-isu yang telah diterangkan oleh panel-panel. Kita dapat banyak informasi dan bukti tentang impak negatif yang berlaku apabila influx imigran ini tidak dikawal. Mungkin kita tidak dapat mengawal sepenuhnya, tapi sekurang-kurangnya kita boleh mengurangkan masalah ini. Salah satu caranya ialah dengan melestarikan dan menjaga alam sekitar agar penduduk di kawasan yang berisiko dilanda bencana alam seperti di pesisir pantai ataupun di kawasan yang panas yang mudah dilanda kemarau mempunyai tempat tinggal mereka sendiri dan mempunyai sumber alam mereka sendiri untuk sustain, untuk teruskan kehidupan. Jadi harapan saya agar semua pemimpin di seluruh dunia sepakat dan satu suara dalam masalah ini. Politik perlu diketepikan dahulu kerana alam sekitar atau nature tidak memandang adakah kita bersama pihak ini atau pihak itu. Semua pihak akan terkesan jika perubahan besar berlaku pada bumi kita. Jadi jalan penyelesaian kepada isu-isu yang telah dibincangkan memang tidak mudah, tetapi dengan usaha kita bersama sudah pasti kita boleh tangani cabaran-cabaran ini. Bukan sahaja pemimpin atau orang-orang atasan untuk menyelamatkan bumi ataupun menyelamatkan alam sekitar kita,
semuanya bermula daripada kita. Sebab it is always the small picture that make the big picture. Sekian daripada saya. Terima kasih untuk saudara Kenneth yang membuat kesimpulan yang begitu mantap. Jadi dengan adanya penerangan daripada ke-6 panel kita pada hari ini, maka berakhirlah perbincangan kita berkenaan migrasi dan perubahan iklim. Sebelum pembincangan kita ini melabuhkan tirai, izinkan saya memberi sedikit pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun dipasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipita. Sekian, terima kasih.